Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, hari ni sebelum kita mulakan pelajaran, cikgu nak tunjukkan awak sesuatu. Cikgu nak tunjukkan awak gambar. Okey, daripada gambar ni cikgu nak awak tengok betul-betul. Lepas tu awak cakap apa yang awak nampak tentang gambar tu, boleh? Okey, gambar apa ni? Makanan. Ayo. Makanan dan sayur-sayuran. Okey, makanan. Ada apa? Sayur lagi? Buah-buahan. Buah-buahan, apa, ikan, daging. Okey, ini termasuk dalam makanan apa ni? Piramid makanan. Piramid makanan. Kalau piramid makanan tu dia kira makanan apa? Berhasiat. Makanan berkhasiat. Okey, betul. Okey, lagi satu cikgu nak tanya. Contohlah kalau awak pergi kedai makan ke, awak pergi supermarket ke kan, pasar, awak nak cari makanan tu, apa benda yang paling penting sekali awak kena tengok? Halal ke tidak? Okey, halal ke tidak makanan tu. Okey, jadi topik kita hari ni kita nak belajar tentang Halal. halal, iaitu kita akan belajar tentang ayat hukum berkenaan dengan kewajipan memilih makanan yang berkhasiat, halal dan baik. Okey, semua buka buku teks awak, muka surat 8 dan 9. Okey, awak nampak tak? Ada ayat Al-Quran. Nampak. Okey, ayat Al-Quran. Okey, sebelum kita nak belajar, cikgu nak terangkan 3 perkara yang kita akan belajar hari ini. Okey, hari ini kita belajar topik ayat hukum berkenaan dengan kewajipan mengamalkan pemakanan halal dan baik. Okey, jadi benda pertama yang kita akan tengok ialah kita akan tengok, awak tengok muka teks awak. Kita akan tengok ayat hukum, iaitu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Jadi kita akan tengok dia punya makna. Kemudian kita tengok dia punya tuntutan hukum yang ada dekat dalam ayat Al-Quran tersebut. Okey, seterusnya kita tengok macam mana cara ulama istinbat hukum bagi ayat Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang perbezaan antara makanan yang halal dan yang apa? Tak halal. Kalau tak halal kita panggil apa? Haram. Okey, tengok buku teks awak, muka surat 9 tu. Siapa nak tolong bacakan ayat Al-Quran tu? Zarif boleh? Okey, Zarif bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi amanu kul min thayyibat ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama alaikum umul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi famanit tura ghairu bagi wala adi fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Okey, terima kasih Zarif. Okey, artinya Syifa tolong bacakan. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik, yang halal, yang telah kamu kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika benar kamu hanya menyembahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengharamkan kepada kamu memakan yang bangkai, darah, daging, khinzir dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesiapa
terpaksa memakan kerana darurat, sedang ia tidak mengingini dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Okey, daripada ayat yang Zarif dah baca, lepas tu dia punya maksud Syifa dah baca tadi. Okey, ayat Al-Quran ni, surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 73 ni, dia menceritakan tentang kewajipan, iaitu Allah telah mewajibkan seluruh umat manusia ni, terutamanya umat Islam, untuk makan makanan yang Halal. lagi makanan yang apa? Halal dan Ada nama Allah. tak, makanan yang halal, baik dan berkhasiat. Okey. Jadi awak tengok dekat apa? Maksud ayat yang kawan awak telah baca tadi. Dia cakap apa? Allah telah kurniakan kepada manusia ni banyak makanan yang baik. Maksudnya Allah dah bagi manusia ni makanan yang baik. Cuba bagi contoh. Zafran, bagi contoh makanan yang baik. Apa makanan yang baik? Kambing. Unta. Unta, kambing. Okey, betul Syifa. Apa lagi? Ayam lagi. Selain daripada haiwan, apa makanan baik? Zarif, apa? Lembu. Selain daripada haiwan. Sayur. Sayur lagi, apa? Beras, semua itu makanan-makanan yang baik. Maksudnya awak pernah tak kelaparan? Pernah. Pernah. Bila? Puasa. Bulan puasa tu lain lah cerita. Awak buka, awak makan juga. Maksudnya tak ada apa-apa. Maksudnya awak tak puasa, tiba-tiba tak ada makanan dekat rumah awak ni, tak ada makanan. Awak pergi rumah jiran awak, tak ada makanan. Pernah ke? Tak pernah kan? Jadi maksudnya Allah tu dah bagi kita macam-macam rezeki, macam-macam makanan. Jadi dia suruh kita makan makanan yang halal dan berkhasiat. Okey, awak tengok ayat 173 tu pula. Dia cakap apa? Allah SWT melarang manusia untuk makan apa? Makanan yang haram. Apa yang disebut tadi dekat dalam ayat tu? Tengok balik. Khinzir, daging khinzir, lagi apa? Anjing. Tak, tengok dekat maksud ayat tu. Apa? Bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. yang disembelih bukan kerana Allah. Apa? Okey. Kalau bangkai, apa contoh bangkai? Syifa, apa contoh bangkai? Bangkai ayam. Macam mana ayam tu boleh jadi bangkai? Takkan tiba-tiba Kena langgar. Okey, kena langgar. Kalau ayam tu dia kena langgar, lepas tu dia dia mati, dia jadi bangkai. Okey, kalau darah apa contoh? Darah siapa? Darah ayam. Okey, tak kisah. Darah ni darah ayam ke, darah kambing ke, darah manusia ke, darah apa-apa pun kita tak boleh makan. Siapa yang makan darah ni? Orang kafir. Orang kafir makan darah. Vampire. Vampire tu apa? Dia sejenis apa? Kelawar. Bukan. Dia makhluk apa? Makhluk gaib. Makhluk gaib. Dia dikira sebagai jin kan? Orang cakap yang makan darah tu jin. Jadi kita manusia, kita bukan jin. Jadi kita tak makan darah tu. Tak boleh. Okey, lagi apa? Daging khinzir. Daging khinzir ni semua dah tahulah. Tak payah cikgu explain lah. Memang dah tahu. Awak dengar je perkataan khinzir tu, perkataan babi tu, awak dah tahu. Memang haram. Okey, yang seterusnya apa? Haiwan yang disembelih tanpa apa? Bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Apa contoh haiwan yang disembelih bukan kerana Allah tu? Zahira tahu tak apa haiwan yang disembelih bukan kerana Allah? Anjing. Anjing? Ada ke orang makan anjing? Ada. Dibakar terus. Dia bakar terus. Okey, tak kisahlah anjing ke, apa kambing ke, lembu ke, dia kalau orang Islam dia sembelih macam mana? Dia ada urat dia ada potong kan, dia ada prosedur dia. Tapi kalau orang bukan Islam, dia tak ada prosedur tu semua. Dia terus je ambil, terus potong, terus masak. Jadi kalau macam tu dikira tak boleh makan. Dia okey, apa? Dibakar terus. Yelah, dia bakar terus. Okey, contohlah kalau kambing tu dia ambil, dia terus potong kepala, kambing tu jadi apa? Jadi mati. Bangkai. Dia jadi bangkai. Sebab itulah tadi yang pertama kan dia cakap bangkai. Jadi kita tak boleh makan. Jadi kita tak boleh makan bangkai. Okey, ulang balik. Ulang balik. Tak kisahlah baru masuk ke, cikgu ulang balik. Okey, apa kita belajar tajuk kita hari ni? Halal dan haram. Okey, pemakanan yang halal dan haram, iaitu baik dan berkhasiat. Okey, ayat
ayat hukum kita belajar ayat apa? Surah apa? Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke? 172 sampai 173. 172, 173. Okey. Dekat ayat 172 dia cakap pasal apa? Pasal makanan yang tak boleh makan. Bukan, sebelum tu. Allah bagi Allah bagi makanan yang sudah cukup. Allah bagi makanan yang cukup untuk manusia, untuk kita semua. Allah bagi makanan yang cukup. Okey, ayat 173 dia cakap pasal Allah melarang kita makan makanan yang haram. apa contoh makanan haram tadi? Babi, adik, Bukan. darah, bangkai, Darah, bangkai, daging khinzir. Lagi satu, haiwannya haiwan yang disembelih awan Bukan kerana Allah. bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah. Jadi faham tak? Faham. Ingat, boleh ingat. Nanti ada kuis ni sekejap lagi. Ni kali ni kuis bertulis tau, bukan bercakap. Tulis jawi ni. Boleh? Okey, seterusnya kita nak tengok cara ulama istinbat hukum daripada kewajipan untuk mengamalkan makanan yang halal dan baik. Apa itu istinbat hukum? Siapa tahu? Tak ada, dalam buku tak ada. Tahu tak? Okey, tak tahu. Kalau tak tahu, saya terangkan. Okey, istinbat hukum tu iaitu salah satu cara ulama. Awak tahu kan ulama? Alim ulama, macam mana dia orang cari bukti dekat dalam Al-Quran tu yang menunjukkan bahawa Allah menyuruh, Allah mengharuskan, mewajibkan seorang itu melakukan satu perkara. Okey, jadi dalam ayat Al-Quran yang kita baca ni, okey, awak tengok ayat 172 tu ada perkataan okey, ni nampak tak? Kullu min thayyibat. Cuba cari dekat ayat 172. Okey, ada perkataan, ada lafaz kullu min thayyibat. Jadi ulama dia mengistinbat hukum bagi ayat Al-Quran ni adalah berdasarkan lafaz kullu min thayyibat yang bermaksud apa? Cuba tengok maksud ayat. Makanlah kamu daripada Makanan daripada makanan yang baik. Okey, makanlah kamu daripada makanan yang baik. Kulu, makanlah kamu daripada, min, daripada thayyibat, makanan yang baik. Jadi ulama dia ambil lafaz ni untuk dia tunjukkan bahawa apa? Hukumnya daripada sinilah. Makanlah kamu daripada makanan yang baik. Okey. Macam mana? Dia tahu, ulama tu tahu yang untuk makan makanan yang halal dan baik ni adalah satu kewajipan daripada ni lafaz kulu, makanlah. Kulu ni dia termasuk dalam fi'il amar. Siapa tahu fi'il amar tu apa? Fi'il amar tak tahu. Fi'il madhi, mudhari', amar. Fi'il amar tu apa? Fi'il amar tu adalah perintah. Kata perintah. Jadi ayat Al-Quran ni kan daripada Allah kan? Jadi kullu min thayyibat ni adalah ayat daripada Allah, dia tujukan kepada manusia. Maksudnya Allah itu mewajibkan manusia untuk makan makanan yang halal dan baik. Kullu, makanlah. Maksudnya dia ayat perintah, makanlah. Jadi kita semua, Zahira, Syifa, Umay, Zarif, Zaban, semua kena ikutlah. Makanlah makanan yang halal dan baik. Okey, faham tak? Boleh ulang balik tak kalau cikgu suruh? Boleh. Cuba Zahira ulang balik. Kaedah istinbat hukum, ulama menggunakan lafaz Kullu minat thayyibat. kullu minat thayyibat, iaitu makanlah Daripada makanan yang baik. makanlah daripada makanan yang baik. Okey, dia ambil daripada perkataan kullu ni. Perkataan kullu ni daripada isim, daripada fi'il amar. Fi'il amar iaitu kata perintah. Jadi diwajibkan untuk seluruh umat manusia, terutamanya umat Islam, untuk makanlah benda yang halal dan baik. Jadi ingat nanti ni ada dalam kuis. Okey, seterusnya kita masuk kepada perbezaan antara kriteria pemakanan yang baik dan pemakanan yang haram. Okey, kriteria pemakanan yang baik. Yang pertama, siapa nak baca?
Saya. Zaira baca. Tiada dalil yang mengharamkannya. Tiada dalil yang mengharamkannya. Okey, kalau pemakanan yang haram pula yang pertama. Datang dalil yang mengharamkannya. Okey, datang dalil yang mengharamkannya. Perbezaan yang pertama adalah berkenaan dengan dalil. Okey. Apa maksud dalil dekat sini? Ni, ayat. Ayat Al-Quran. Maksudnya, kalau pemakanan yang baik, dia tiada dalil yang mengharamkannya. Apa contoh? Contoh makanan yang tak ada dalil pengharaman. Ayam. Ayam. Okey, betul. Ada ke dekat dalam Al-Quran disebut haram untuk makan ayam? Tak ada. Jadi kita boleh makan Ayam. tapi mesti Dengan kerana Allah. mesti disembelih dengan betul. Okey, kalau pemakanan yang haram datang dalil yang mengharamkannya, apa contoh? Apa ini tu apa? Sebutlah. Kita baru baca tadi. Apa? Khinzir. Okey. Jadi dekat dalam ayat Al-Quran tu Allah terang-terang dia sebut haram makan daging khinzir. Jadi jelas ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kita ni tak ada excuse. Tak ada excuse untuk kita makan benda tu sekiranya, kecuali kalau apa? Darurat. Okey. Apa contoh darurat tu? Macam Tak ada makanan lagi. Tak ada makanan. Tak ada makanan, tak ada air. Macam memang tak jumpa lah. Contoh awak sesat dekat dalam hutan kan. Lepas tu awak memang tak ada apa-apa. Air tak ada, makanan tak ada, memang tak jumpa. Ada hindir. Lepas tu tiba-tiba awak nampak hindir lalu. Lepas tu Lepas tu awak dah tak ada choice. Memang dah nak mati sangat lah. Kiranya memang dah lapar sangat. Jadi boleh. Tapi kalau awak nak, kalau awak tak nak, tak payah. Nak awak rasa kalau awak dah kelaparan sangat kan dekat dalam hutan tu, awak pasal awak nampak hindir lalu, awak nak makan tak? Tak nak. Nak. Tak nak. Okey, dia sebenarnya terpulang kepada diri awak lah. Kalau awak rasa awak boleh tahan nak tunggu binatang yang halal lalu, silakan. Misalnya memang dah tak boleh, memang itu sahaja last choice awak, silakan. Okey, tapi nak makan tu boleh. Nak makan benda haram ketika darurat ni boleh. Tapi Sikit. Tapi Ada alas perut. Alas perut. ada had dia. Untuk alas perut saja. Maksudnya bila awak makan tu, lapar awak hilang je terus berhenti. Tak perlulah. Benda tu besar kan? Contoh hinzir tu besar. Bismillah ni. Lepas tu awak nak habiskan. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu. Okay? Faham kan? Okay, dah faham dalil. Okay, dah faham. Okay, yang kedua. Umay baca kan? Makanan yang tidak Beracun. beracun. Okey, kriteria pemakanan yang baik. Kedua, pemakanannya tidak beracun. Kalau yang haram, Makanan yang beracun dan memudaratkan. okey, makanan yang beracun dan memudaratkan. Okey, kalau ni faham lah kan, makanan yang tidak beracun. Maksudnya makan apa-apalah, apa-apa yang awak makan yang tak beracun. Okey, kalau makanan yang beracun dan memudaratkan, cuba bagi contoh. Ular. Ular. Ada tak orang makan ular? Ada. Orang Cina dia makan ular. Dia mati tak? Tak. Okey, tapi bukan bermaksud kita boleh makan ular. Itu bukanlah. Dia memudaratkan sebab ular ada apa? Dia ada yang beracun, dia ada yang berbisa. Jadi tak sesuai untuk dimakan. Jadi tak payah. Tak payah makan. Okey, selain daripada tu apa? Makanan yang beracun dan okey, yang memudaratkan lah, memudaratkan. Cendawan beracun. Okey, cendawan beracun contohnya. Awak dah tahu cendawan tu beracun. Lepas tu nak juga makan. Contoh awak dah kelaparan sangat kan tadi macam dekat dalam hutan tu kan. Awak dah kelaparan sangat. Tak ada makanan. Lepas tu awak nampak cendawan tu. Awak nak makan untuk hidup. Tapi awak tahu cendawan tu beracun. Kalau awak makan, awak mati. Jadi tak payah makan. Sebab sama je nanti tadi. Okey. Okey, memudaratkan ni banyak lah. Bukan makanan saja. Contohnya macam bukan makanan tapi awak makan. Benda siap. Daun. Okey, Zafran cakap tayar. Tiba-tiba makanan banyak ni. Dekat atas meja makanan banyak. Tiba-tiba macam macam teringin lah nak makan tayar. Lepas tu awak makan tayar. Memudaratkan tak? Nak kunyah macam mana? Ada orang dia makan apa? Paku, kaca. Awak pernah nampak tak? Nampak. Dekat Bulat bulat kayu panas bulat. tu. Makan kaca, makan kayu macam-macam lah. Paku, screwdriver. Tak. Benda tu memudaratkan. Jadi kita tak perlu makan.
Okey, yang ketiga. Suci dari Suci bersih. dan bersih. Kalau yang haram, Makan yang kotor. makanan yang kotor. Okey, suci dan bersih ni fahamlah. Apa yang awak makan mestilah suci dan Bulat. bersih kan? Bulat. Awak nak ke makan makanan yang tak bersih? Awak Alah. pergi kedai, tempat tu kotor, awak rasa selera tak nak makan? Bulat. Okey, makanan yang kotor. Contohnya macam okey dekat ayat Al-Quran tadi. Dia sebutkan apa? Bangkai dan darah. Bangkai dan darah itu adalah makanan yang Yang kotor. Makanan yang sangat kotor. Jadi janganlah makan. Okey, yang terakhir apa? Okey, sama-sama. Binatang yang disembelih mengikut syariat Islam. Hewan yang menjadi bangkai disebabkan cara sembelihan yang salah. Okey, binatang yang disembelih mengikut syariat Islam ni kita dah tahulah, kita pun dah belajar kan bab korban. Jadi awak dah tahulah macam mana binatang yang disembelih mengikut syariat Islam. Okey, kalau haiwan yang menjadi bangkai disebabkan cara sembelihan salah macam tadilah. Kawan awak cakap nampak apa? Nampak ayam dekat tepi jalan dah kena langgar. Dia tak disembelih kan? Dia kena langgar, lepas tu dia mati. Jadi dia jadi bangkai. Selain tu apa? Kambing tadi. Ambil kambing terus potong kepalanya. Tak ikut prosedur syariat. Jadi caranya salah. Dia dikira sebagai bangkai. Bangkai. Boleh dia tak habis. Tak habis pun. Apa? Okey, sembelih. Okey, awak dah belajar buat sembelih buat korban ni. Kalau sembelih, dia nak kena putus semua ke? Tak. Putus. Maksudnya putus kepala tu putus daripada badan ke? Putus urat. Putus urat saja. Tapi kalau nak lebih yakin boleh je nak putuskan semua. Tapi cukuplah membedai untuk putuskan urat saja. Okey, jadi boleh tak ingat kan? Perbezaan ni. Boleh. Okey, cuba baca balik. Yang pertama, makanan yang baik. Tiada dalil yang mengharamkannya. Kalau haram. Datang dalil yang mengharamkannya. Okey, makanan baik. Yang kedua. Makanan yang tidak beracun. Makanan yang beracun dan memudaratkan. Okey, lagi. Suci dan bersih. Makanan yang kotor. Okey. Binatang yang disembelih mengikut syariat Islam. Haiwan yang menjadi bangkai disebabkan cara sembelihan yang salah. Okey, ingat-ingat kita nak buat kuis sebenarnya. Okey, kita akan buat aktiviti showdown. Ini aktiviti berkumpulan. Okey, cikgu nak perempuan satu kumpulan, lelaki satu kumpulan boleh? Boleh. Boleh. Okey. Cara bermain. Okey, aktiviti ni. Okey, setiap kumpulan cikgu akan bagikan kertas boleh padam ni dengan marker. Jadi, cikgu akan tutup, ni akan buka semua. Awak akan tutup buku awak. Kemudian cikgu akan bagi soalan. Dan setiap kumpulan perlu jawab serentak. Okey, dalam masa berapa minit je cikgu bagi? Macam tu boleh? Lepas tu, kenapa pula? 3 orang. Tak apa, 2 orang lagi. Pandai lagi. Boleh. Kau pandai. Boleh. Okey, nanti cikgu bacakan soalan, awak jawab dekat sini. Nanti masa dah tamat, tunjuk dekat kumpulan yang lain. Jadi kumpulan yang lain akan cek jawapan awak sama ada betul atau Tidak. betul atau salah. Okey. Bawa pensel kau ni. Okey, cikgu buka air ni. Okey. Anda dikehendaki untuk menjawab dalam jawi. Jangan mengeluh. Boleh. Jawab jawi. Okey, tak wajib jawab jawi. Tapi kalau nak markah lebih, jawab jawi. Siapa jawab jawi? Kalau salah pun cikgu bagi 1 markah. Kalau awak salah, cikgu bagi 1 markah kalau awak jawab jawi. Kalau betul dan jawi, lepas tu tepat, 2 markah. Okey, semua dah bersedia? Kita akan mulakan. Okey, ni awak bincang bincang jawapannya. Kau buat apa? Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah
Okey. Kita belajar tentang ayat hukum kan hari ni? Ya. Ayat hukum iaitu kewajipan mengamalkan makanan halal dan baik. Okey. Surah apakah ayat hukum yang kita belajar hari ini dan ayat berapa hingga berapa? Surah apa? Ayat apa hingga berapa? Boleh kena marker besar-besar. Kalau Rumi boleh? Rumi boleh. Jangan cakap apa? Rumi boleh. Kalau awak nak markah lebih, jawab jawi. Sebab awak periksa nanti jawapannya jawi. Tulis besar-besar. Mantap lah. Tulis jawab. Bincang dalam kumpulan sendiri. Jangan tiru kawan. Kumpulan sebelah. Okey. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tunjuk jawapan awak dekat kumpulan sebelah. Biar dia orang check. Bagi. Okey. Sekiranya betul, tanda right. Sekiranya salah, pangkah. Betul. Jangan tengok. Kalau betul jawapannya, awak tanda right. Okey, jawapannya surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Cikgu conteng. Tak Apa? Okey, dia nak salah tu. Dia nak right ke pangkah. Aduh. Okey, jangan bergaduh. Okey, dua-dua betul. Betul. Okey, disebabkan kumpulan wanita, kumpulan perempuan dijawab jawi, jadi kumpulan perempuan dapat 2 markah, kumpulan lelaki dapat 1 markah. Okey, berikan tepukan. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, ayat yang kita belajar, ayat hukum yang kita belajar ini tentang pemakanan apa dan apa. Hari ini kita belajar tentang permakanan apa dan apa. Apa dan apa. Dia siap. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2 dan 1. Berhenti menulis, Zahira. Okey. Berikan kepada rakan sebelah. Mereka tanda. Kau tak nak gelak-gelak lah kau. Okey, jawapannya. Hari ini kita belajar tentang pemakanan yang halal dan haram. Yang baik. halal dan baik. Okey. Betul lah. Tapi apa? Okey. Zarif Zafran jawab haram. Okey, boleh juga sebab kita memang belajar juga pemakanan yang haram. Okey, jadi kumpulan perempuan tu dia jauhi lagi, jadi mereka dapat 2 markah lagi. Okey, perempuan 4 markah, lelaki 2 markah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, senaraikan 2 benda yang haram dimakan berdasarkan surah Al-Baqarah yang kita baca tadi. Berdasarkan ayat hukum yang kita baca tadi. 2 saja. Ada 4 kan? Cikgu nak 2 saja. Nak, kalau bagi lebih markah lebih. Allah. Tapi cikgu nak 2 saja. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1, berhenti menulis. Okey, tukar. Okey, jawapannya antara bangkai. Kalau ada bangkai tanda right. Bangkai, darah, daging khinzir ataupun haiwan yang disembelih tanpa niat kerana awak apa? Boleh. Tak apa kalau urutan dia tak teratur pun tak apa, asalkan ada. Okey, dua-dua betul. Okey, dua-dua dapat markah. Okey, makin hangat ni, makin menarik. Semua betul ni, cikgu tak puas hati ni. Ini soalan cepu mas. Soalan killer ni.
Ini memang kena tulis Jawi. Ah. Dia. Balik rumah. Okey, soalannya. Okey, semua bertenang. Fokus. Jauh je. Ya. Apakah lafaz istinbat hukum bagi ayat hukum yang kita pelajari pada hari ini? Apakah lafaz? Okey, cikgu tak sebut lafaznya. Cikgu sebut maksudnya. Awak tulis makanlah. Apa dia punya tulisan dalam bahasa Arab? Makanlah. Okey, dalam kiraan 5. Cikgu. Bertenang, jangan terlalu suka. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar. Oi, lepas. Okey, jawapannya adalah lafaz Alah. kullu min thayyibat. Betul. Ni orang apa ni? Sekejap. Oh, salah. Thayyibat. Tak betul lah tu. Cuma tanya kena luas sikit. Mengada lah. Okey. Okey dah. Okey, ada lagi 2 soalan. Kat sini kita aku. Mana emang? Ada lagi? Tak gor tak rani. Ada lagi? Relax lah Okey. kalau ni. Kalau kertas dah penuh, tukar belakang. Okey, soalannya senang. Cikgu. Okey, soalannya. Berikan satu perbezaan antara pemakanan yang halal dan yang haram. Maksudnya awak buat 2 jawapan. Sebelah makanan yang halal, sebelah lagi makanan yang haram. Apa contohnya? Betul lah banyak momen. Sabar. Apa jadi tadi? Apa perbezaan? Berikan satu perbezaan makanan yang halal dan makanan yang haram. Tadi banyak kita ada 4 tadi. Ada 4 perkara perbezaan yang kita dah belajar tadi. Pilih satu saja. Okey, ni cikgu bagi masa lebih sikit. Sebab dua jawapan kan? Weh, bye. Mana apa? Fikir kat sini. Apa dem? Dem, ada banyak kereta. Okey, apa dia senang. FL lah. Dia ada yang jawapannya ada yang panjang, ada yang pendek. Awak pilih je lah pendek kalau awak tak ingat yang panjang. Jadi lepas. Okey, kumpulan wanita nampaknya sudah mendahului. Wow. Cuba Apa cikgu makanan yang halal kan? Ya, apa makanan yang halal? Bukan yang kita baru belajar. Cikgu tampal dekat sini tadi. Yang cikgu tampal dekat sini tadi. Apa? Kan cikgu. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tukar. Okey, cuba baca jawapan jawapan pihak perempuan. Alah, easy. Kejap. Okey, bacakan. Tidak mempunyai dalil yang Mengharamkannya. Okey, yang kedua, yang haram. mempunyai dalil yang Mengharamkannya. Okey, betul. kan? Okey, yang jawapan kumpulan lelaki. Halal lembu. Halal lembu, haram Mizil. betul. Betul. Tapi dia salah. Tapi dah. Jawapannya betul, tapi dia bercanggah lah dengan soalan cikgu sebab cikgu nak yang kita dah belajar tadi. Satu masa. Okey, tapi boleh lah cikgu bagi 1 markah lah untuk Lebih. lelaki. Belum tanda lagi. Tanda lagi. Dan 4 markah untuk Tak apa. perempuan. Salah. Cikgu. Okey dah. Okey, jadi semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Duduk betul-betul. Okey. Duduk betul-betul. Kembali ke tempat duduk anda. Okey, kita dah habis. Jadi seronok tak main showdown ni? Seronok.
Okey, lain kali kalau kita buat aktiviti, awak nak tak? Aktiviti tulis dalam bahasa Jawi ni. Nak. Mesti nak, kena nak. Awak dah besar. Kita kena. Sebab nanti awak exam pun awak kena tulis dalam bahasa Jawi. Okey, kita dah Dia bunyi hampir ke penghujung kelas kita. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas kita, okey, cikgu nak kita ulang balik apa yang kita dah belajar daripada awal sampai yang kita baru buat tadi. Okey, kita belajar hari ni kita belajar tentang Haram dan halal. hukum. Memakan makanan yang baik dan halal. Okey, hukum pemakanan, Baik. hukum kewajipan memilih makanan yang halal dan baik. Itu tajuk kita. Ayat hukum daripada surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Okey. 172 hingga 173. Okey. Lagi okey, kita belajar istinbat hukum. Okey, sebelum tu jenis-jenis haiwan makanan yang haram dekat dalam surah Al-Baqarah tu ada berapa? Bangkai, darah, daging khinzir dan yang tidak. Haiwan yang tidak, haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Okey. Seterusnya kita belajar istinbat hukum. Istinbat hukum kita belajar melalui lafaz apa? Makanan. Makanan. Makanlah, dalam bahasa Arabnya kullu. Makanlah kamu makanan yang halal, makanan yang baik. Okey, dan terakhir kita belajar apa? Perbezaan antara Halal dan haram. antara pemakanan yang halal dan yang haram. Bagi satu contoh. Tidak mempunyai dalil yang mengharamkannya. Kalau yang haram, Mempunyai dalil yang mengharamkannya. okey, mempunyai dalil. Okey, itu satu. Nanti awak baca, awak ingat balik yang lain-lain. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Zafran, cuba awak bagi kesimpulan apa yang awak dapat hari ni. Daripada apa yang kita belajar ni, apa yang awak dapat? Di sini saya dapat Dapat apa? Mengetahui halal dan haram. halal dan haram. Okey, kalau awak dah tahu halal dan haram, apa yang awak kena buat lepas tu? Tak boleh makan tayar. Kan, okey, tak boleh makan tayar, boleh selain tu. Bila awak pergi supermarket ke, awak pergi kedai makan, apa yang awak kena cari? Saya kena cari makanan yang halal ke haram. Awak kena tahu makanan tu halal ke haram. Okey. Okey, kesimpulan daripada cikgu. Okey, daripada apa yang kita belajar hari ni iaitu tentang hukum memakan makanan yang baik dan halal. Kenapa kita kena makan makanan yang baik dan halal ni? Untuk menjaga kesihatan. Lagi menjaga kesihatan bagus lagi. Okey, kita ambil satu lah, menjaga kesihatan. Kenapa? Sebab awak tahu tak, kebanyakannya penyakit, awak tahu tak penyakit macam kencing manis, darah tinggi itu dia berpunca daripada Pemakanan yang kotor. Yang manis. pemakanan yang tak elok lah. Bukannya dia makan benda haram jadi benda tu. Ramai kan orang kita yang kena sakit kencing manis, darah tinggi. Sebab apa? Sebab mungkin pada awalnya masa zaman-zaman umur macam awak, macam cikgu ni, mereka tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Jadi dalam ayat yang kita belajar ni, Allah tu sebut kita kena makan makanan yang baik. Bukan sekadar halal tapi baik. Macam gula-gula, jajan, benda tu halal kan? Ada yang halal dan haram, tapi kita mesti makan yang halal kan? Tapi kalau kita makan secara berlebihan, dia jadi Kencing manis. dia jadi kencing manis, dia memudaratkan kita. Jadi kita kena tahu apa yang kita makan, benda tu baik ke buruk. Yang penting halal ke haram. Lepas kita dah tahu benda tu halal, kita makan, tapi kita kena tahulah benda tu boleh menjadi kebaikan ataupun kemudaratan untuk diri kita. Okey. Itu sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi kita belum habis lagi tajuk ni. Untuk kelas akan datang kita akan sambung lagi tajuk ni. Kita akan tengok hikmah. Seterusnya banyak lagi yang kita akan belajar. Dan okey, balik ni cikgu nak awak siapkan modul awak untuk tajuk ni. Dan cikgu nak awak baca ya. Baca topik yang kita akan, topik ni lagi awak baca dulu. Nanti kelas akan datang, bila cikgu masuk, cikgu nak, bila cikgu tanya awak dah Faham. dah faham, dah tahu dah. Jadi cikgu tak perlu nak
explain panjang-panjang lagi. Explain dekat awal lagi panjang-panjang. Okey, tapi kita akan tetap belajar. Okey, itu sahaja pada hari ini. Okey kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.